Baiklah guys, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang wanita yang bernama Mawar. Mawar ni dia baru saja kahwin dan dia lebih kurang selepas dia kahwin dia mengandung. Bunting pelamin kata orang, bunting pelamin. Dan yang murah rezekinya ni, dia bukan saja bunting pelamin si Mawar ni, tapi dia dapat anak kembar. So dia gembira lah. Sudahlah, bunting pelamin, anak kembar lagi. So itu satu rezeki lah kata orang ya. Dan dia ni bukan jenis yang kepo, yang jenis yang suka memviralkan, letak di Facebook, di TikTok aku sudah mengandung seminggu apa semua. Dia tidak suka cerita-ceritakan. Dia hanya mendiamkan diri dia macam untuk dirinya sendirilah ya. Dia hanya berkongsi kegembiraan hanya untuk keluarga sahaja. So kalau anak kembar ni bukan kepalang dia punya sakit guys, dia punya sengsara ya. Memang saya pernah nampak beberapa ibu-ibu yang mengandung anak kembar ni macam ndak larat siap diorang bergerak kan, yang terbaring saja. Lepas tu kalau mengidam lagi guys, yang kalau anak kembar ni memang sakit lah guys ya. Jadi dijadikan cerita semasa dia berada di rumah dengan suami dia dapat panggilan yang keluarga dia datang. Keluarga, bukan keluarga mak ayahnya siap, makcik-makciknya ya, datang dari kampung untuk melawat dia. Dan sampai saja ke rumah mak ayahnya, ada makcik-makciknya, ada seorang makciknya ni. Makciknya ni jenis yang orang yang suka mempertahankan adat apa semua kan. Kira macam kampungan sikit. Dan dia macam gembira lah nampak si Mawar ni mengandung. Perut sudah boyot kan. Kalau kembar lagi lah boyot. Dan makcik tu pun yang dia pegang perut si Mawar tu. Bilangnya mengandung sudah si Mawar. Dia usap perut si Mawar. Jadi si Mawar pun ya siaplah, tak ada masalah pun. So sambil mereka bercerita, makcik tu asyik melihat kandungan si Mawar tu. Dipandang siap. Dia sudah macam rimas, asyik dipandang perut dia kan oleh makcik tu. Ya, makcik ni kira keluarga sebelah suami dia lah. Dan tidak berapa lama kemudian dia cuba lepas macam makan-makan, dia kemas lah untuk cuci piring. Makcik tu menuju ke dapur. Dia cakap, mak buyung tak boleh basuh pinggan, kena berehat-rehat. Kemudian dia pegang lagi perut si Mawar tu. Jadi si Mawar pun okey lah, ditolong basuhkan pinggan kan. Dia pun bagilah makcik tu. Jadi makcik tu pun basuh pinggan. Dan selepas tu mereka macam sembang-sembang lah. Dan makcik tu sekali lagi duduk di depan si Mawar sambil memerhati perut boyot si Mawar. Jadi si Mawar ni macam yang apa hal lah makcik ni kan. Dia kepingin kah juga mau mengandung ni kah macam mana. Tapi pandangan makcik tu memang sangat menggerunkan guys. Sehinggalah sekeluarga tu mau pulang sudah, mau balik. Dan makcik tu sekali lagi sempat lagi mengusap perut si Mawar. Dia cakap, Anduk belengah anak ni, mudah-mudahan anak ni selamat. Dia usap perut tu seperti ada mulut dia terkumat kamit membaca sesuatu. Tapi si Mawar tidak jelas lah apa yang dibacakan. Dia fikir makcik tu baca selawat ke apa kan. Dia biarkan saja sambil mengusap perutnya. Tidak berapa lama kemudian selepas makcik tu kira macam sudah pulang, keesokan harinya perut dia tiba-tiba berasa sakit yang sangat sakit ya. Sampai satu masa keluar air ketumban ya, ketumban air macam kalau ibu mengandung ni kan. Jadi terpaksa dibawa ke emergency. Dan sampai di emergency, doktor cek nadi jantung anaknya sudah tidak berdegup. So dia terkejut lah, kenapa tiba-tiba boleh begitu kan. Cek adakah tali pusat terbelitkah di leher. Tidak ada ya. Doktor pun heran kenapa tiba-tiba sedemikian. Sedangkan dia, kata orang, dia macam selalu cek jugalah apa-apa kan. Dia jaga kesihatan apa semua. Tiba-tiba benda tu berlaku. Jadi dia sudah menangis, sedih lah dengan apa yang berlaku kerana kemungkinan disyaki
anak kandungannya tu meninggal dunia. Jadi mau tidak mau doktor terpaksa buat operation caesar untuk mengeluarkan anaknya itu dalam perut. Dan doktor telah buat keputusan yang bahawa mengesahkan bahawa anaknya telah meninggal dunia. Menangis guys. Anak pertama kembar, begitu kejadiannya kan. Jadi dia reda lah dengan apa yang berlaku. So selepas caesar, dia nampaklah jasad anaknya itu, kedua anak yang kembar tu, dan dikebumikan. Dia memang tidak larat lah masa tu sebab sudah caesar begitu kan. Kira macam sama aja orang caesar dengan orang beranak ni sama saja. Cuma dia terkilan dengan apa yang berlaku. Dan dia suspek kemungkinan makcik yang pegang perutnya tu menjadi punca. Guys, kesengsaraannya bukan saja habis di situ. Dia mengalami kesakitan yang teramat selepas beranak. Dia bleeding, kata orang, pendarahan yang berlaku tanpa henti, sampai satu pen darah terpaksa dimasukkan dalam badannya. Dan benda tu berlaku berkali-kali dan dia pelik. Sedangkan dia sudah habis, sudah caesar apa semua kan, tapi benda tu masih lagi berlaku. Sampai satu masa dia sudah tidak tahan, dia suruh suami dia untuk cari ustaz sebab dia tahu ada benda yang tidak kena. Jadi suaminya segera cari orang yang boleh ubat tradisional dan cuba mengubat isterinya. Dan ustaz tu cakap, memang ada lain macam ni, dia cakap. Dan ustaz tu cakap, siapa kali terakhir, dia cakap, yang ada pegang perut kau? Jadi dia terus terang yang keluarga makciknya tu yang bagi tahu lah. Cuma dia tidak bagi tahu suaminya sebab takut nanti terasa ke apa. Dan ustaz tu cakap, makcik yang pegang perut kau tu, dia memelihara saka jenis mak lampir. Jadi ustaz tu tanya, semasa dia pegang perut kau, ada dia baca apa-apakah? Kemudian si Mawar bagi tahu, ya, dia ada baca macam terkumat kamit. Dan ustaz tu kata, oleh kerana pendinding diri kau ni tidak kuat, sebab itulah benda tu boleh menyerang kau. Sepatutnya dia cakap kau sentiasa baca doa pendinding, doa 3 kul, ayat kursi, agar benda tu tidak berani untuk mengganggu kau, ilmu kau. Kebetulan si Mawar ni pun kata orang tidak alim sangat, jadi itu betul-betul menjadi pengajarannya. Dan selepas dia berubat dengan ustaz tu, alhamdulillah dia telah sembuh. Dan dia sudah nekat agar kalau boleh mengelak daripada berjumpa dengan makcik tu lagi. So, itulah kisah seram kita kali ini.